Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, cikgu akan bincangkan praktis sumatif 4, boleh rujuk buku teks sains tingkatan 1, muka surat 133 dan 134. Soalan yang pertama, imej fetus boleh dilihat melalui imej ultrabunyi ataupun ultrasound. Ultrabunyi dianggap selamat untuk ibu dan fetus. Rajah 1, ini ialah rajah 1. Rajah 1 menunjukkan imej fetus yang terbentuk selepas tempoh 12 minggu kehamilan. Soalan A, berdasarkan rajah 1, fetus berada di dalam cecair. Apakah nama cecair itu? Okey, pelajar boleh lihat di sini. Okey, fetus berada di dalam cecair dan nama cecair ini ialah bendalur amnion. Soalan B, apakah fungsi cecair yang anda namakan di 1A? Okey, tadi pelajar dah jawab bendalur amnion. Jadi, apakah fungsi cecair tersebut? Bendalur amnion bertindak sebagai cushion untuk menyerap gegaran dan mencegah fetus daripada mengalami kecederaan. Soalan C, apakah organ yang menghubungkan fetus dengan uterus ibunya dan bagaimanakah fetus mendapat makanan dan oksigen? Jawapannya ialah plasenta. Okey, plasenta menghubungkan fetus dengan ibunya. Fetus mendapat makanan dan oksigen daripada plasenta ibunya melalui tali pusat. Soalan D, apabila fetus sudah cukup sifatnya, bayi akan dilahirkan. Terangkan proses kelahiran seorang bayi. Jawapannya ialah, apabila fetus terbentuk dengan lengkap, badan fetus berputar sehingga kepalanya menuju ke arah serviks. Pengembangan serviks berlaku supaya kepala bayi dapat melalui faraj. Dinding berotot uterus akan mengejut dengan kuat, amnion pecah dan bendalur amnion dibebaskan. Pengecutan kuat uterus menolak bayi keluar daripada tubuh ibu. Seterusnya soalan yang kedua, rajah 2 menunjukkan perubahan ketebalan uterus semasa kita haid seorang perempuan. Okey, ini ialah rajah 2. Soalan A, berdasarkan rajah 2, ramalkan yang pertama, bilakah fasa haid berlaku? Okey, jawapannya ialah hari pertama hingga hari yang kelima. Okey, pelajar boleh lihat dengan jelas pada rajah ini. Soalan yang kedua, bilakah pengovulan berlaku kepada perempuan tersebut? Okey, jawapannya ialah hari ke-14. Soalan B, jika perempuan tersebut melakukan hubungan seks pada hari ke-13 dalam kita haidnya, adakah kemungkinan perempuan tersebut akan hamil? Jawapannya ialah ya, kerana fasa subuh adalah pada hari ke-12 hingga ke-17. Dalam buku teks muka surat 105, pelajar telah pun belajar fasa haid pada hari pertama hingga kelima, fasa pemulihan hari ke-6 hingga 11, fasa subuh hari 12 hingga 17 dan fasa prahaid pada hari 18 hingga ke-28. Soalan yang ketiga, perkembangan dalam bidang sains dan teknologi telah membantu pasangan suami isteri untuk merancang kehamilan dan ia juga mengatasi masalah kemandulan. Soalan A, terangkan mana-mana dua cara untuk mencegah kehamilan secara sementara. Jawapannya ialah yang pertama, pil pencegah hamil. Pil pencegah hamil menghalang proses pengovulan. Yang kedua ialah implan. Penggunaan implan merembeskan hormon dan menghalang ovari untuk menghasilkan ovum. Yang ketiga ialah penggunaan kondom. Kondom dipakai pada zakar lelaki sebelum persetubuhan untuk menghalang kemasukan sperma daripada memasuki vagina wanita semasa ejakulasi. Yang keempat ialah alat kontraseptif dalam uterus atau IUCD. Alat kontraseptif dalam rahim dimasukkan ke dalam uterus wanita bagi mengelakkan berlaku penempelan. Soalan 3B, penjualan kondom secara terbuka dikatakan menyumbang kepada masalah sosial dalam masyarakat. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Berikan pendapat anda. Cadangan jawapan, setuju.
Penjualan kondom secara terbuka hanya akan menggalakkan hubungan seksual antara pasangan luar nikah. Kondom perlu dijual dengan pengawasan dan tidak sepatutnya diletakkan di rak terbuka atau kaunter hadapan. Had umur individu yang membeli kondom perlu ditetapkan seperti hanya dijual kepada mereka yang sudah mencapai usia 20 tahun dan yang sudah bernikah. Soalan yang keempat, suatu eksperimen telah dijalankan oleh sekumpulan penyelidik untuk mengetahui kesan nikotin terhadap penghasilan sperma. Sebanyak 60 ekor tikus dibahagikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama tidak diberikan nikotin, kumpulan kedua diberikan nikotin dengan dos yang rendah setiap hari dan kumpulan ketiga diberikan nikotin dengan dos yang tinggi setiap hari. Kajian ini dijalankan selama 30 hari. Kemudian, bilangan sperma tidak normal yang dihasilkan oleh tikus-tikus tersebut dicatat. Hasil kajian adalah seperti dalam jadual 1. Ini ialah jadual 1. Okey, ini ialah dos nikotin. Yang ini pula ialah peratus sperma tidak normal. Soalan A, berdasarkan jadual 1, lukis satu carta palang. Okey, ini ialah jawapannya. Carta palang ini menunjukkan di paksi X ialah dos nikotin dan di paksi Y peratus sperma tidak normal. Okey, kita lihat di paksi X, yang ini tiada nikotin bermakna tidak diberikan nikotin dan peratus spermanya ialah 7. Okey, pelajar boleh rakalkan di sini 7. Bagi nikotin rendah, okey, peratusnya 20. Nikotin yang tinggi, okey, dapat 33% sperma yang tidak normal. Soalan B, apakah dua pemboleh ubah yang perlu dimalarkan dalam eksperimen ini? Okey, jawapannya ialah umur dan spesies tikus. Soalan C, apakah kesimpulan yang dapat dibuat oleh para penyelidik itu daripada eksperimen yang telah dijalankan? Jawapannya ialah peratus sperma tidak normal yang tertinggi dihasilkan oleh kumpulan tikus yang diberi dos nikotin yang tertinggi. Soalan D, cadangkan satu sebab para penyelidik tersebut tidak memberikan nikotin kepada tikus kumpulan pertama. Jawapannya ialah sebagai kawalan eksperimen. Soalan E, nyatakan satu kesan nikotin terhadap bayi yang dilahirkan oleh ibu yang merokok ketika hamil. Apakah penyelesaian yang baik untuk ibu yang ketagih nikotin? Jawapannya ialah kesan nikotin terhadap bayi. Nikotin akan memasuki darah fetus dan menyebabkan pertumbuhan fetus terganggu. Bayi yang dilahirkan mempunyai berat yang sangat rendah dan bersaiz lebih kecil daripada bayi normal. Penyelesaian yang baik untuk ibu yang ketagih nikotin ialah: yang pertama, bergaul dengan rakan-rakan yang tidak merokok dan menjauhi perokok. Yang kedua, mendapatkan sokongan daripada rakan-rakan dan keluarga untuk berhenti merokok. Yang ketiga, meminum air kosong dan jus. Seterusnya soalan yang kelima. Rajah 3 menunjukkan struktur umum bunga. Ini ialah struktur umum bunga. Okey, soalan pertama. Nyatakan struktur yang membentuk organ pembiakan betina. Jawapannya ialah pistil. Dan yang kedua, nyatakan struktur yang membentuk organ pembiakan jantan. Jawapannya ialah stamen. Soalan B, jika kita ke taman bunga, banyak serangga kelihatan berterbangan di sekeliling bunga. Soalan pertama, apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh bunga-bunga tersebut yang menarik minat serangga untuk hinggap padanya? Jawapannya ialah ranggi bunga bersaiz besar, mempunyai warna yang menarik dan bau yang wangi. Soalan yang kedua, bagaimanakah serangga-serangga tersebut dapat membantu dalam proses pembiakan tumbuhan? Apabila serangga hinggap di atas bunga untuk menghisap nektar, butir bunga akan melekat pada kaki dan badan serangga yang berbulu dan dibawa butir bunga ke stigma bunga yang sama atau bunga yang lain untuk proses pendebungaan. Kita sampai ke cabaran selanjutnya. Soalan yang keenam, kemandulan seringkali menjadi masalah kepada pasangan baharu berkahwin pada masa ini disebabkan oleh pelbagai faktor.
Adakah benar anggapan sesetengah pihak bahawa kemandulan hanya berpunca daripada wanita sahaja? Berikan pendapat anda. Jawapannya tidak benar. Lelaki juga boleh mengalami masalah kemandulan seperti testis tidak dapat menghasilkan sperma atau penghasilan sperma yang sedikit dan tidak berkualiti. Selain itu, jika seseorang lelaki itu mempunyai masalah kesihatan seperti kencing manis, juga boleh menyebabkan pasangan itu tidak dapat menghasilkan zuriat. Soalan ketujuh, sepasang suami isteri sudah berkahwin selama 12 tahun, namun masih belum dikurniakan anak. Soalan A, dari segi perubatan, apakah andaian anda tentang sebab pasangan suami isteri tersebut belum dikurniakan anak? Jawapannya ialah mungkin kedua-duanya mandul atau salah seorang daripada mereka mandul. Soalan B, berdasarkan jawapan anda di 7A, cadangkan satu kaedah yang boleh dilakukan oleh pasangan tersebut untuk mengatasi masalah mereka. Terangkan kebaikan kaedah tersebut. Jawapannya ialah yang pertama, menjalani rawatan hormon untuk membantu suami atau isteri menghasilkan gamet yang sihat. Yang kedua, menjalani pembedahan untuk menyelesaikan masalah tiub falopio atau saluran duktus sperma yang tersumbat. Yang ketiga, menggunakan kaedah in vitro IVF, iaitu mengeluarkan ovum dari ovari isteri untuk disenyawakan oleh sperma di dalam bekas kaca dan embrio yang terbentuk akan dimasukkan kembali ke dalam uterus isterinya. Pasangan tersebut mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan zuriat. Cikgu harap semua pelajar telah pun faham praktis sumatif 4. Teruskan belajar.